Manusia bergerak seiring dengan waktu. Dikala kita sibuk menjalani kehidupan bersama yang tersayang, ada di antara kita berhenti kerana tersepit oleh penyakit dari dalam. Ya benar, kita semua nampak sama. Tetapi hanya Tuhan sahaja yang tahu di sebalik topeng senyuman yang mereka ukirkan di muka untuk menutup kesedihan yang mereka alami. Tiada istilah rasmi atau satu definisi tetap tentang kesihatan mental. Perbezaan budaya, penilaian yang subjektif dan teori profesional telah mempengaruhi bagaimana kesihatan mental ditarifkan. Kesihatan mental adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini bermaksud kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat berfungsi secara efektif. Kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Walau bagaimanapun, tidak terdapat garis penentu yang jelas dalam membezakan antara mereka yang mempunyai kesihatan mental yang baik dan mereka yang tidak. Terdapat banyak tahap dalam kesihatan mental. Tiada satu kriteria yang boleh digunakan untuk membuktikan kesihatan mental yang baik. Tiada seseorang individu pun yang mempunyai semua ciri kesihatan mental yang baik pada setiap masa. Kesihatan mental juga merujuk kepada cara kita berfikir, merasa dan kita bertindak. Yang kedua, cara kita menghadapi masalah dan mengatasinya. Dan yang ketiga, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ia banyak bergantung pada faktor individu, sosial dan persekitaran. Terdapat beberapa faktor sosial, psikologikal dan biologikal yang menentukan tahap kesihatan mental seseorang pada satu-satu masa. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosioekonomi, pertukaran keadaan persekitaran atau sosial secara mendadak, serta tekanan di tempat kerja, kuliah pengajian dan penyakit fizikal. Tidak seperti masalah kesihatan fizikal, mereka yang mempunyai penyakit mental pula mengalami satu keadaan di mana tahap mental seseorang itu menyebabkan fungsi seharian individu itu terjejas sama ada dari segi sosial ataupun pekerjaan. Ia memerlukan rawatan yang rapi dan sempurna. Kemurungan adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta kehilangan minat dalam aktiviti harian mereka. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi kepada sesiapa saja, tidak kira umur atau bangsa. Kemurungan boleh berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan selama bertahun. Tanda-tanda mengalami kemurungan. Yang pertama adalah hilang minat terhadap aktiviti harian. Yang kedua, hilang tumpuan terhadap pekerjaan. Dan yang ketiga, mengalami masalah tidur. Anxiety atau rasa cemas adalah hal yang normal dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Namun begitu, anxiety tidak boleh dipandang enteng jika ia muncul tanpa sebab atau secara tiba-tiba, kerana kemungkinan ia boleh membawa kepada masalah yang lebih serius. Setiap orang akan merasa cemas ketika menghadapi atau sedang berada dalam situasi yang dianggap menakutkan, contohnya seperti menghadiri sesi temuduga, menjalani peperiksaan, menunggu sesuatu keputusan dan mendengar berita buruk. Kebiasaannya, apabila seseorang berasa cemas atau mengalami anxiety, dia akan berasa gelisah, jantung berdegup dengan kencang, rasa bergetar dan susah untuk tidur malam. Terdapat beberapa jenis anxiety disorder. Yang pertama iaitu gangguan kecemasan umum, generalized anxiety disorder. Seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum biasanya akan merasa cemas atau khawatir secara berlebihan terhadap pelbagai hal.
Yang kedua iaitu fobia. Fobia akan membuat penderitanya berasa takut yang berlebihan dan cenderung tidak rasional terhadap sesuatu benda, binatang atau situasi tertentu. Yang ketiga, Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), iaitu gangguan stres pasca trauma yang muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis atau berada di situasi berbahaya yang mengancam nyawa seperti tinggal di daerah konflik atau perang atau terkena bencana alam. Keempat, iaitu gangguan obsesif kompulsif (OCD). Orang yang menderita gangguan OCD memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang untuk meringankan rasa cemas yang berasal dari fikirannya sendiri. Kecelaruan makan eating disorder merujuk kepada satu keadaan yang sebenarnya berpunca daripada gangguan psikologi dan dicirikan dengan tabiat makan yang abnormal. Keadaan kecelaruan makan ini biasanya melibatkan pengambilan makanan yang tidak mencukupi dengan keperluan badan disusuli dengan pelakuan-pelakuan negatif seperti memuntahkan makanan, senaman, keterlaluan serta pengambilan julap, laxatif dan sebagainya. Masyarakat umumnya mengenali kecelaruan makan melalui keadaan anoreksia nervosa, namun tahukah anda sebenarnya kecelaruan makan ini boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan utama. Antaranya ialah anoreksia nervosa, bulimia nervosa, kecelaruan makan tidak spesifik. Meskipun pengkelasan untuk jenis dan kumpulan kecelaruan makan yang seiring diberi perhatian ialah anoreksia nervosa, bulimia nervosa dan binge eating disorder. Yang pertama, anoreksia nervosa. Individu anoreksia mempunyai satu ketakutan yang begitu tinggi terhadap pertambahan berat badan meskipun telah berada dalam keadaan yang sangat kurus. Malah, mereka turut mengalami gangguan imej badan yang serius di mana pesakit yang mengalaminya menafikan bahawa mereka mempunyai berat badan yang terlampau rendah dan sentiasa berusaha untuk mengurangkannya. Yang kedua pula, bulimia nervosa. Bulimia nervosa dicirikan dengan keadaan seseorang individu yang makan dalam kuantiti yang banyak secara rahsia, binge eating, diikuti dengan kelakuan-kelakuan tertentu bagi mengeluarkan makanan tersebut bagi mengelakkan pertambahan berat badan. Individu bulimia mempunyai idea yang tidak realistik tentang makanan dan berusaha untuk mengurangkan berat badan sama ada melalui senaman keterlaluan, memuntahkan makanan secara paksa, diet melampau atau menggunakan laxatif. Yang ketiga, binge eating. Binge eating disorder dicirikan dengan perlakuan individu yang makan dengan banyak secara kerap tanpa sebab yang tertentu. Masalah ini biasanya berkaitan dengan individu yang mengalami obesiti, namun individu yang mengalami binge eating disorder juga turut menghadapi masalah psikologi yang lain seperti keresahan dan depresi. Cara mengatasi masalah kesihatan mental, bagaimana anda boleh menolong diri sendiri dan orang lain. Selain mendapatkan nasihat profesional, terdapat beberapa perkara yang anda boleh lakukan untuk membantu diri sendiri dan orang lain yang mengidap penyakit fizikal. Yang pertama adalah berkongsi kebimbangan dan masalah dengan orang lain. Anda mungkin merasa lega selepas berkongsi masalah anda. Yang kedua adalah bertanya kepada doktor anda tentang perkara-perkara yang anda tidak pasti tentang penyakit. Yang ketiga adalah imbangi keperluan kehidupan anda dengan halangan akibat penyakit. Ketahuilah tahap kemampuan anda. Dan yang keempat adalah melakukan senaman sebagai aktiviti harian. Dan yang keenam adalah amalkan pengambilan ubat-ubatan mengikut nasihat. Prihatin orang sekeliling dengan mendengar rintihan individu yang berhadapan tekanan dapat membantu mereka daripada membuat keputusan luar dugaan termasuk cubaan membunuh diri tanpa disedari. Luahan sedemikian dilihat sebagai individu berkenaan mengalami kemurungan serius dan sering beranggapan tidak berguna untuk meneruskan kehidupan. Kesan tekanan yang dihadapi luahan berkenaan bukan gurauan atau dibuat-buat, malah menunjukkan mereka hilang pertimbangan akibat gagal menemui jalan penyelesaian ketika berhadapan dengan masalah. Usaha cepat menghukum individu terbabit seperti tiada pegangan agama, tetapi cuba memahami senario yang dialami dan empati dengan mengetepikan apa yang difikirkan. Bagi kita ini mungkin sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi hakikatnya itulah yang dirasai individu terbabit ketika itu selain cuba memberikan nasihat dan ungkapan yang positif.